Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okey, pada minggu ini adalah minggu ketiga bagi sesi pembelajaran matematik bagi tahun 3. So, sama-sama kita lihat apa yang kita akan belajar pada minggu ni. Okey. Okey, pada minggu ini kita akan belajar nilai nombor, iaitu menentukan nilai nombor hingga 1000, menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun. Kemudian 1/3 iaitu membilang 1 hingga 10, 100 dan 1000 secara tertib menaik dan tertib menurun, dan melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. So ini yang kita akan belajar pada minggu ini. Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan tunjuklah apa yang akan awak belajar, dan saya akan terangkan satu persatu melalui video yang akan cikgu sharekan. Yang pertama sekali, kalau kita lihat kita akan membandingkan nilai nombor. Macam mana kita nak membandingkan nilai nombor antara dua nombor ni? Biasanya membandingkan nilai nombor ni kita nak lihat manakah nombor yang lebih besar dan manakah nombor yang lebih kecil. Okey. Kemudian apa yang akan kita belajar pada hari ini juga adalah ini latihan dia, contoh yang akan cikgu berikan, membandingkan dua nombor. Kemudian macam mana nak menyusun nombor tu secara menaik dan menurun. So semua ni saya akan terangkan melalui video yang akan cikgu sharekan. Lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni cikgu nak anak-anak cikgu tengok bagaimana kita nak membilang dan menulis dalam angka dan perkataan berdasarkan persembahan nombor itu. Kalau kita tengok persembahan nombor kita di sini adalah nombor ini kita perlu nyatakan dalam angka dan perkataan, tetapi diberi dalam bentuk blok-blok. Yang ini adalah blok 1000. Ini adalah blok 1000. So ada dua blok 1000. Jadi 1000 2000. Jadi nilainya adalah 2000 di sini. Kemudian yang ini adalah blok 100. Blok 100 ada satu sahaja, maaf. Yang ini pula, ini adalah blok 10. Blok 10 ada 4, 10, 20, 30, 40. Jadi nilainya ada 40 di sini. Kemudian ini adalah blok 1. Jadi macam mana kita nak menulis dalam angka dan perkataan? Yang ini nilainya adalah 2000. So yang kita tambahkan dengan yang ini adalah 100. Yang ini adalah 40 dan yang ini adalah 2. Kita tak boleh nak tulis nombor tu macam ni cikgu 2142. Salah ni. Ini bukan cara yang betul lah kita nak menulis jumlah bagi blok-blok ni. Kita kena faham konsep. 2000 tambah 100 tambah 40 tambah 2. Jadi kalau kita fikir secara logik, 2000 tambah 100 tambah 40 tambah 2. So nilainya adalah 2142. Kita kena ingat baliklah minggu lepas, nak menulis nombor tu mestilah mengikut nilai tempat dan nilai digitnya. Kalau kita fikir secara logik, nilai digit ribu hanya ada 4 saja. So 2000 maksudnya nombor selepas tu mesti ada 3 je. Yang ini pula 1 2 3 4 ada 4000. Blok 100 300. Blok 10 1 2 3 4 5 6 64. Itu juga nombor 3 ni. Begitu juga nombor 3 ni. Ada berapakah bilangan blok atau bongkah 1000? Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 5430. 1 2 3 4 5 6. Jadi tulis dalam perkataan dia. Begitu juga yang ini. Ada 6000. 1 2 3 4 5 500. 10 dia ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 73. Sari 3. Cuba kita lihat yang ini Saya tengok fokus yang kat bawah ni. Kalau kita tengok kat sini ada bongkah 1000. 1000, 2000, 3000. Tetapi dalam soalan ni tak ada bongkah ratus. Jadi cara nak tulisnya adalah 1 2 3. 3000. Bongkah ratus tak ada, letak sifar. So 10 dia ada berapa? 1 2 3 4 5 6. 60 ni 5. Tu cara dia. Jadi saya harap anak-anak fahamlah cara bila soalan-soalan dalam bentuk bongkah atau blok-blok ni. Anak-anak kena tahu. Anak-anak kena
blok 1000, ini adalah blok 100, ini adalah blok 10, ini adalah blok besar. Okey. Okey, seterusnya adalah cikgu nak terangkan bagaimanakah cara untuk kita membandingkan nilai nombor. Maksudnya membandingkan nilai antara dua nombor. Okey, contoh di sini diberi 6508. 6508 dan juga ini nombor yang pertama. Ini nombor yang pertama. Ini nombor yang kedua. Okey, kita kena bandingkan dua-dua nombor ni. Okey, nombor yang kedua 4056. So macam mana kita nak membandingkan nombor ni? Soalan dia, bandingkan nombor yang terletak. Caranya adalah kita perlu membandingkan nombor yang terletak di rumah yang paling besar. Maksud kita kena lihat nombor, kita kena lihat rumah ataupun rumah ni bermaksud nilai tempat dia. Nilai tempat yang paling besar bagi 4 digit nombor ni adalah ribu lah. Jadi bandingkan nombor yang terletak di nilai tempat yang paling besar iaitu ribu. Kita tengok nombor yang paling kiri ni dulu. Jadi kalau kita tengok 6 ni lebih besar daripada 4. Jadi secara totalnya adalah 6508 lebih besar daripada 4056. Kita tengok nombor yang paling kiri sekali. Okey. Bagaimana pula soalan yang kedua ni? Kalau kita lihat soalan yang kedua ni, kita lihat nombor yang pertama bernilai 3245. Nombor yang ini nombor pertama, nombor yang kedua bernilai 3901. Ni nombor yang kedua. So, kita macam mana kita nak membandingkannya adalah kita kena lihat nombor yang paling kiri dulu. Okey, nombor yang paling kiri kalau kita lihat sama. 3. Oh, sama. Jika nombor yang pertama mempunyai nilai yang sama, lihat nombor pada rumah yang kedua. Rumah ni bermaksud nilai tempat. Yang kedua, kita tengok nombor yang kedua pula masing-masing. Kalau kita tengok kat sini, nombor yang pertama ni sama. Kita kena lihat nombor yang kedua, sebelah dia tu. Kat sini 2 dengan 9. Jadi 2 lebih kecil daripada 9. 2 lebih kecil daripada 9. Jadi 3245 lebih kecil daripada 3901. Kalau dia tanya, manakah nombor yang lebih besar? Kita boleh katakan 3901 lebih besar daripada 3245. Okey, jelas ya? Okey, sekarang ni kita lihat contoh soalan membandingkan nilai dua nombor. Okey, tandakan right pada nombor yang lebih kecil. Okey, dia nak nombor yang lebih kecil. Okey. Jadi kita lihat soalan yang pertama ni. 9143 dan 6563. Jadi macam yang saya terangkan tadi, kita perlu lihat nombor yang pertama di sebelah kiri. Maksudnya nombor yang nilai tempatnya paling besar. Kita tengok ini dan ini dulu. Betul? Dia nak yang mana satukah nombor yang lebih kecil. Jadi, nilai ribu antara nombor ini dan nombor ini. Yang manakah lebih kecil? Okey, jadi 6 lah. 6 lah kan? Maksudnya, ni 9,000. Ini 6,000. Yang manakah lebih kecil? Jadi, 6 lebih kecil. Nilai 6 tu lebih kecil. Maksudnya, 6,000 ni lebih kecil daripada 9,000. Jadi, ini adalah nombor yang lebih kecil. Bagaimana pula dengan soalan ni? Macam yang tadilah. Okey, mula-mula kita tengok nombor yang pertama dulu. 6. Oh, sama 6. Kita tengok nombor yang kedua pula. Sifar 1. Antara sifar dan 1, manakah nombor yang lebih kecil? Sifar lah. Jadi kita terus ambil ini. Nombor 6010 lebih kecil daripada 6101. Okey. Tengok nombor yang seterusnya. 1456 dan 1465. Yang manakah lebih kecil? Okey, kita lihat nombor yang pertama. 1 sama. Ni 4 sama. Kat sini 5 dan 6. Oh, di sini 5 dan 6. Mana satu kan yang lebih kecil? 5 lah lebih kecil. Jadi, nombor ini adalah lebih kecil berbanding nombor ini. Okay. Seterusnya kita lihat. Soalan berikutnya. 4852. 4 dengan 4 sama. 8 dengan 8 sama. 5 dengan 2. Okey, antara 5 dan 2, manakah lebih kecil? Inilah. Jadi, nilai ini yang lebih kecil. Okey. Sekarang kita lihat. Tandakan right pada nombor yang lebih besar. Macam mana kita nak selesaikan nombor yang lebih besar? Tadi nombor yang lebih kecil. Okey, konsep dia sama juga. Kita perlu mulakan dengan nombor yang lebih besar dahulu. Nombor yang paling kiri. Soalan yang pertama, tengok. Ni 2 sama 2000. Okey. So, kita kena lihat nombor yang kedua. 9 dan 5. Antara 9 dan 5, nombor yang lebih besar adalah 9. Jadi, 2900 lebih besar daripada 2551. Okey, lihat nombor berikutnya. Okey, 9280 dan 9028. Okey, awak tengok. Ni 9 sama. Ni 2 dengan sifar. Yang manakah lebih besar? 2 lebih besar. Jadi, nombor ini lebih besar. Lihat soalan yang ketiga. Ini sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Tapi besarnya 2 dan 8. Yang manakah lebih besar? 8 lebih besar. Jadi, nombor ini lebih besar daripada nombor ini. Dan soalan yang terakhir, kita lihat. Ini 5 sama. 3 sama. Sifar 1. Okey, manakah lebih besar antara sifar dan 1? 1 lebih besar. Jadi, nombor ini lebih besar. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, sekarang ni kita lihat. Bagaimana kita nak menyusun kumpulan objek. Maksudnya nak menyusun sesuatu nombor itu mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, kalau kita lihat di sini, dia minta kita susun objek ini mengikut tertib menaik. Jadi kita kena tahulah jumlah bagi setiap
Kumpulan objek ni, K ni berapa nilai dia, L ni berapa nilai dia, M ni berapa nilainya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, K ada, kat sini ada 1000. Tambah, ada 100 dia ada berapa? 100, 200, 300, 400. 400. Lepas tu 10 dia ada berapa? Ada 4 kan? 4 kumpulan 10 jadi 40. Jadi jumlahnya adalah 1440. Yang ini pula 1000 tambah 100 tambah 4, ni 300. Yang ini 40. Jadi jumlahnya 1340. Yang ini pula ada berapa 1000 dia? Ada 2000. Yang ini 2000 sayang. Dua silap cikgu. Okay. Yang ini ada 2000. Yang ini 1000, 2000. 1, 2, 3, 4, 5. 500. Yang ini nilai dia. Okay. Jadi kalau kita nak menyusun nombor dalam tertib menaik, kita mesti pastikan nak susun nombor dalam tertib menaik, kita mesti tulis dahulu nombor yang paling kecil. Nak naik tangga lah, kita mula daripada bawah kan, sampai ke atas. Kan? Jadi nombor yang paling kecil di sini adalah inilah. Jadi L lebih kecil, paling kecil. Yang kedua K. Yang ketiga M. Jadi kita kena tahu nilai nombor mana yang lebih kecil, nilai mana nombor yang lebih besar. Okey. Sekarang kita tengok pula nak susun nombor dalam tertib menurun. Tapi kita kena kira dah dulu. Ada berapa nilai 1000 dia di sini? Ada 3000. 100 ada 200. 2 kan? 100, 200. Yang ini 10, 10, 20. Jadi P nilainya adalah 3220. Yang ini 2300. 10 ada 1. Sal dia ada 4. 4, 1, 3, 2. 2314. Yang ini 1000 ada 2, jadi 2420. Jadi nilainya adalah 2420. Jadi bila dia nak susun nombor dalam tertib menurun, kita mesti tulis nombor yang paling besar dulu. Jadi antara 4 nombor ni, kita tengok manakah nombor yang paling besar. Ni 3, 2, 2. Jadi kalau kita tengok kat sini, nombor yang paling besar adalah 3220. Jadi P lah dulu. Sebab dia nak tertib menurun. Tertib menurun mesti nombor yang paling besar dulu. Okey, nombor yang kedua terbesar. Ni, kita tengok ini pula. Ini dah sudah kan? Tengok ini. Antara ni. 2000, 2, 300, 400. Okey, so ini kedua besar lah. Jadi A lah. Kemudian akhir sekali Q. Jadi kita kena tahu nak menyusun nombor tu dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, kemudian kita lihat cara bagaimana untuk kita nak membilang nombor. Okey, kalau kita lihat contoh di sini. Okey, bilang setiap yang berikut dan isi tempat kosong. Okey, bilang 5 secara menaik. Okey, apa yang dimasukkan dengan 5 ni? Kemudian di sini bilang 2 secara menurun. Okey, apa maksud 2 ni? Kemudian bilang 1000 secara menaik. Ini menaik. Ini pula menurun. Yang ini menaik. Kena fahamkan benda soalan. Dan soalan keempat bilang 10 secara menurun. Yang ni bilang 100 secara menaik. Macam mana kita nak buat tu? Okay. So, bila dia kata ada perkataan menaik, bermaksud kita perlu tambah nombor tu, kita perlu menambah nombor tu sebanyak 5. Okey. Jadi maksudnya nombor ni bermula dengan 1550. Bilang 55 secara menaik. Menaik bermaksud kita perlu tambah 55. Kemudian yang kedua, bilang 22 secara menurun. Okey, bila ada perkataan menurun, bermaksud tolak, menurun. Benda tu semakin lama semakin kurang. Menurun, kita tolakkan 2. Okey, yang ini pula bilang 1000 secara menaik, kita perlu tambah 1000. Okey, yang ini bilang 10 secara menurun. Menurun ni kita tolak 10 lah. Dan yang ini bilang 100 secara menaik. Terlibat adalah tambah 100 lah. Okey. Jadi kita lihat contoh yang pertama ni. 1550 bilang 55 secara menaik. So menaik ni tambah lah. Jadi kita kena tambah 5. Ni 5, 1. Jadi 1555. Faham ya? Kita tambah lagi 5. So kita bilang 55 ni tambah lagi 5. 10. Jadi 1560. Tambah lagi 5. 1560 ni 5. Tambah lagi 5. 1570. Okey, kena faham konsep tu. Kalau menaik kita tambah. Okey, bagaimana pula soalan yang kedua ni? Bilang 22 secara menurun. Jadi operasi terlibat adalah tolak.
Okey, bilang dua-dua secara menurun. Kita tolak dua-dua lah. Jadi kita tolaklah 2. 4 tolak 2, 2. 2,762. Tolak 2. 10. 2,760. Tolak lagi 2. Sifar tolak 2 tak boleh. Pinjam sebelah. 5. 8. 2,758. Tolak lagi 2. Ini 6. Sorry. 2,756. Okey, faham ya? Macam mana cara kita nak membilang dua-dua secara menurun. Okay, kita lihat soalan ketiga. Soalan ketiga. Okey. Bilang 1,000 secara menaik. Okey, menaik kita ada terlibat menaik ni kita tambah 1,000. Jadi 4,308 kita tambah 1,000. Ni 8 sifar 3 5. 5,308 tambah lagi 1,000. Ni 6,308 tambah lagi 1,000. 7,308 tambah lagi 1,000. 8,308. Okey, soalan yang keempat. Okey, bilang 10 secara menurun. Kalau menurut operasi yang terlibat adalah tolak 10. Jadi kita tolaklah 10. 7,133. 7,133 tolak 10. 7,123 tolak lagi 10. Sorry. 7,113 tolak lagi 10. 7,103. Jadi menurun. Maksudnya tolak 10. Itu juga dengan soalan terakhir ni, soalan nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni. Okey, bilang 100 secara menaik kita plus. 100. Tu tambahlah 100. 3,855. Tambah lagi dengan 100. 3,955. Tambah lagi 100. 4,055. Tambah lagi 100. 4,155. Okey, jelas macam mana kita nak membilang nombor tu 100 secara menaik. Jadi saya harap soalan-soalan ni, actually soalan ni akan ada lah dalam buku aktiviti yang akan awak buat. Jadi cikgu harap sangat-sangat apa yang cikgu terangkan pada hari ini, anak-anak akan faham lah. Anak-anak akan faham cara macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Okay, sekarang kita lihat macam mana cara kita nak melengkapkan rangkaian nombor. Okey, lengkapkan susunan nombor yang berikut. 2,601, 2,602. Jadi kalau kita nak tengok nombor yang berikutnya apa? Jadi kita kena lihat balik. Dia ni, nombor ni dia menaik berapa? 2,601, 602. Jadi dia naik, maksudnya kita tambah 1. Ni, 1 tambah 1, 2. Okey, jadi nombor yang berikutnya kita akan plus 1 jugalah. Tambah 1 jugalah. Jadi tambah 1, 2,603. 2,603. Plus 1 lagi, 2,604. Faham ya? Okey, bagaimana pula dengan soalan yang ketiga ni? 5,324, 5,334. Jadi kita kena tahu beza dia ni. Berapa dia naik ni? Jadi kita tengok. Ni 5,000, ni 5,000. Ni 3,000, 3,000. Ni 20, ni 30. Ni 4. Jadi yang bergerak adalah nilai puluh ni. So kita tengok. 5,324, 5,334. So dia naik 10. So kita kena pluskanlah dengan 10. 5,344. Pluskan 10 lagi. 5,354. Okey, kalau kita tengok soalan yang keempat ni. 6,987, 6,988. So dia naik plus 1. So kita plus 1. 6,989. Plus 1. 6,990. Okey. Bagaimana dengan soalan terakhir ni? 7,613. Tak tahu. 7,913, 8,013. Jadi kita kena tahulah berapa nombor ni dia naik. Jadi nak tahu macam mana dia nak kita, bagaimana nombor tu, berapa bilangan nombor itu naik. Kita kena tolakkan nilai besar dengan nilai kecil ni. Sebab kita nak tahu berapakah dia naik. 8,013 tolak 7,913. Ni sifat tolak 9 tak boleh, kita pinjam. Okay. Jadi dia naik 100. Okay. So bila kita tahu yang ini, kita bolehlah 7,613 ni kita tambah. Nak apa ni kita tambah 100. Yang ini pun tambah 100. Yang ini pun kita tambah 100. Okay. Jadi 7,613 tambah 100. Kita akan dapat 7,713. Kita we plus with 100. We have 3, 1, 8 and 7. 7,813. Kita cari, tengok dah ni. 7,813 tambah 100. Betul tak dapat 7,913 ni? Betul lah. Nilainya adalah 7,913.
913. Okey, jadi saya harap apa yang cikgu terangkan hari ini anak-anak akan dapatlah. Okey, dan seterusnya nanti anak-anak boleh buat latihan dalam buku aktiviti dan saya akan maklumkan. Okey, itu tadi video yang cikgu dah share kan. Okey, saya harap apa yang saya cuba terangkan tadi anak-anak akan dapat buat, anak-anak akan faham, dan saya harap untuk latihan hari ini anak-anak akan dapat buat dan latihan dalam buku aktiviti tahun 3. Anak-anak perlu buat muka surat 3. Okey, muka surat 3, muka surat 6, 7 dan 8. Saya ulang lagi sekali. 3, 6, 7 dan 8. 3, 6, 7 dan 8. Okey, bila dah siap macam biasa, anak-anak maklumkan pada cikgu secara personal dan cikgu akan rekodkan. Kiranya anak-anak hadir dan buat tugasan cikgu pada hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.